Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Kapten Rais, founder, trainer, program Lemak Tuli. Tak lama lagi dah nak gaya. Takkan korang nak bergaya dengan perut boroi, badan gemuk berlemak, terlampau kurus? Jadi bolehlah korang join program ubah badan online viral Lemak Tuli. Hanya melalui pemakanan yang sedap, murah, mudah dan tak perlu berlapar, dan senaman yang mudah boleh buat dekat rumah dan dekat mana-mana sahaja. Bukan tu je. Ada macam-macam lagi tips yang akan diajar dalam metod 7 hari ni. Korang boleh kuruskan badan atau naikkan saiz badan dengan kesan yang sangat pantas. Jangan terkejut. Dalam 7 hari je, korang dah boleh nampak kesan yang sangat ketara. Kalau tak ada kesan, kita orang pulang balik duit korang. Yang lagi best, metod ni tak perlu sebarang suplemen, tak perlu produk, tak perlu alas taman. Korang tak payah pergi ke gym pun. Dari segi masa, tak payah risau. Takkan ganggu pekerjaan dan rutin harian korang. Harga? Masih sama, RM89. Tak pernah berubah pun. Dan money back guarantee. Alhamdulillah, metod Lemak Tuli ni terbukti berkesan sebab dah 12,000 orang pernah join. Masing-masing dah dapat badan yang diorang nak. Jadi bolehlah target badan yang korang nak untuk hari raya tahun ni. Barulah pakai baju Melayu semat sikit macam ni. Slot terhad, masa terhad. Jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program ubah badan viral Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid RSTV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul, let's go. Come on, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe sekarang. InsyaAllah kita road to 500k subscriber. Hari ini aku nak buka cerita sikit lah pasal satu pangkalan udara ataupun base TUDM yang aku sendiri pernah tinggal lebih kurang selama 6 tahun, 5 tahun macam tu, lama juga, dan aku pernah bertugas di sana. Dan mungkin sebab aku dengar benda ni kabar-kabar angin jugalah, wallahualam lah, betul ke tak betul aku tak tahu. Sebab apa sampai sekarang, kalau korang perasan lah bila korang lalu dekat Highway Sungai Besi tu kan, kalau korang daripada arah selatan nak menuju masuk ke KL, sebelah kiri korang sebelum nak masuk ke Jalan Istana tu, korang akan nampak base TUDM KL seperti dah tak berfungsi dan ditinggalkan begitu sahaja. Sebagaimana yang korang tahulah, siapa yang hidup pada zaman 2016, 2015, pada zaman itu Perdana Menteri kita adalah Datuk Seri Najib, yang mana katanya KL base ataupun TUDM KL tu ditutup sebab nak buka Bandaraya Malaysia, projek daripada negara China. Tapi sejak ditutup yang pada tahun 2017 kot, 2018 macam tu, sampai sekarang macam tak ada apa-apa progres pun dekat situ. Yang hanya ada progres adalah pembinaan landasan MRT ke LRT. Macam tu lah, LRT kot, sistem yang ketiga kan, kalau tak silap aku lah. Macam pelik jugalah kan, sebab apa sampai sekarang tak ada pembangunan langsung dekat situ. Sampai ada rumah-rumah lama, bangunan-bangunan lama tu sampai dah naik pokok apa semua, macam pelik. Tapi ada beberapa hari yang lalu ada seorang ni, dia DM aku. Dia kata dia di antara penghuni dekat situ yang terakhir sebelum base tu ditutup, sebelum semua orang pindah. Base TUDM KL ni besar tau. Mungkin nampak alah pintu masuk dia kecil je, tapi aku tak tahulah luas dia sampai boleh ada padang golf, ada 9 lubang lah dekat situ kalau tak silap aku lah. Dan dekat dalam base TUDM KL tu pun dia ada pangkalan udara TUDM, dan juga dia ada juga orang kata camp untuk tentera darat. Sebagaimana yang aku pernah cerita dekat korang dalam video-video aku sebelum ni berkenaan dengan kisah seram, pengalaman seram aku dekat camp tentera. Aku pernah juga cerita aku punya pengalaman seram, kena gangguan apa semualah masa aku duduk dekat TUDM KL tu, yang mana kita tahu juga dia punya bangunan penginapan pun memang bangunannya lama. Berbalik kepada yang DM aku tadi, okey, cerita dia macam ni lah yang aku nak cerita dekat korang. Dia ni adalah isteri kepada seorang personel TUDM yang berpangkat tinggi. Jadi kalau kau dah berpangkat tinggi ni, kalau dekat dalam base ni, kau akan diberikan penginapan lah. Mungkin rumah banglo ke, mungkin rumah semidi ke, rumah teres ke. Jadi macam yang PM aku ni, dia duduk bersama keluarga dia, yang mana suami dia adalah seorang yang berpangkat tinggi, duduk dekat satu rumah banglo. Dan dia di antara yang last kali keluar lah sebelum base TUDM KL ni ditutup. Jadi rutin harian dia pada waktu pagi, yang si isteri ni adalah berjoging di waktu pagi. Dan kalau korang nak tahu jugalah, situ pemandangan dia sangat-sangatlah best sebab rumah pegawai-pegawai tinggi ni dia ada dekat belah atas bukit tau.
Jadi kalau nak jogging tu turun bukit memang best. Lepas tu ada pula satu laluan tu dekat sebelah kanan kau akan lalu dekat tepi padang golf. Kalau subuh-subuh tu memang cantik lah. Pada satu hari ni lah, di saat semua orang dah mulai pindah, tinggal beberapa family je yang masih stay dekat dalam base tu. Jadi orang pun dah tak ada, banyak bangunan dan rumah dah ditinggalkan. Lepas subuh dia pergi keluar lah, jogging macam biasa. So track laluan dia untuk jogging ni, dia akan turun dekat rumah dia akan lalu dekat jalan belakang yang lalu dekat padang golf tu, dan dia akan tembus semula dekat kelab rekreasi Tentera Udara. Lepas tu sebenarnya dia boleh naik balik masuk ke laluan ke penginapan pegawai. Tapi pada hari itu, masa dia nak menuruni, nak berjogging tu kan, lalu dekat laluan padang golf tu, dia jogging. Lepas tu tiba-tiba macam dia rasa macam ada angin tau, lalu dekat depan macam sap, macam tu tau. Jadi dia macam tersentak lah. Tapi dia tak ada fikir apa-apalah, sebab selama ni dia jogging kat situ okey je. Jadi dia meneruskan laluan dia, meneruskan larian dia ikut laluan tu. So dia jogging. Tiba-tiba dia sampai dekat kelab rekreasi tu, yang macam aku cakap tadi tu lah, memang laluan dia. Tapi kelab rekreasi Tentera Udara tu dah tutup. Bila dia sampai dekat situ, hari masih gelap lagi tau. Yalah, lepas subuh kan, tak masuk syuruk lagi, jadi masih gelap. Tiba-tiba dia rasa macam tak sedar hati. Dia tak sedar hati macam, alamak, patah balik kot. So dia pun pergi patah balik lah. Patah balik apa semua dekat tempat yang bila dia lalu yang tadi tu, yang dia rasa macam ada angin lalu dekat depan dia tu, bila dia patah balik tu dekat tempat yang sama, dia rasa balik macam zap, benda lalu tau. Bukan benda lah, dia macam angin zap macam tu tau. So dia pun macam tersentak. Dia berhenti sekejap dan dia tak sambung lari, dia just jalan je, sebab dah tak berapa nak jauh pun daripada dia punya rumah tu kan. Jadi bila dia jalan, and then tiba-tiba dia tali kasut terbuka kan. Tali kasut terbuka, dia pun tunduk lah nak ikat dia punya tali kasut tu. Dia tergerak hati, rasa tak sedar hati, terasa nak pusing belakang. Biasalah manusia kan, tiba-tiba time tu adalah terasa nak pusing belakang lah, nak tengok celah kangkang lah, nak itulah, nak inilah. Jadi dia pun pusinglah belakang. Dia pusing belakang aja, nampak ada satu lembaga tengah berdiri, berpakaian putih panjang, berambut panjang macam tu, tutup muka, senang cerita Pontianak lah. Lepas tu dia tak sedarkan diri, dia pitam dekat situ, dan sedar-sedar dia dah berada dekat rumah sakit Angkatan Tentera. Jadi orang pun tanyalah, nampak apa kan, macam mana boleh pitam kat situ kan, kokot HR tinggi ke, ada masalah jantung ke? Tak ada. So dia ceritalah nampak benda tu dekat situ. Jadi ada juga kabar angin yang menyatakan kenapa sampai sekarang tak ada pembangunan langsung. Bukan langsung lah, adalah sikit-sikit, tapi memang daripada ditutup tu dah lama dah. Aku rasa 2018, 2019 lah, sejak base tu ditutup, memang pembangunan sangat-sangat slow, macam nampak tak ada pembangunan langsung. Katanya disebabkan tempat ni yang sangat-sangat keras. Sebab kebetulan juga base tu di MKL ni, korang pun tahu siapa yang pernah lalu dekat situ, dekat sebelah dia adalah jirat Cina. Jadi itulah sahaja kisah seram yang aku nak kongsikan dengan korang. Ingat apa yang aku cerita tadi tu, aku just dengar kabar angin saja. Yang cerita tu betul lah, tapi yang kabar angin mengatakan tak ada pembangunan dekat tu di MKL tu disebabkan apa benda, berhantu lah benda, wallahu alam, aku tak tahu. Tapi kalau korang lalu sendiri, korang tengok sendiri dekat situ, memang nampak kawasan tu dah jadi macam hutan belantara dah. Tak ada tiba-tiba ada construction ke, nak pecah jalan ke, tak ada. Yang ada hanyalah laluan sistem pengangkutan awam yang baru saja. Itu saja yang ada. Kalau korang suka dengan video aku ni, korang bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, bolehlah komen kat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT, dikurniakan taufik dan hidayah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.